Hai murid-murid, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Cikgu Amir, bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 1. Baiklah, Cikgu harap kamu berada dalam keadaan yang sihat di samping keluarga. Baiklah, untuk hari ini, kita akan belajar tentang unit 9, iaitu hormat menghormati. Kamu boleh rujuk pada muka surat 80. Dan jika kamu telah bersedia, boleh buka buku teks kamu, muka surat 80 sebagai rujukan. Ya, untuk hari ini, kita akan menjurus kepada standard kandungan 6.1, iaitu kemahiran interpersonal serta komunikasi berkesan dalam kehidupan harian. Kita akan belajar tentang perhubungan dengan ibu bapa, dengan penjaga, keluarga, rakan sebaya dan ahli lain. Kemudian standard pembelajaran kita akan menjurus kepada 6.1.1, iaitu mengetahui cara menjalin hubungan yang sihat dengan ibu bapa, penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain, serta memahami kepentingan kenapa kita nak kena jaga hubungan tersebut. Faham? Baiklah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu kamu akan menyatakan maksud hormat menghormati. Apa maksud dia? Kemudian kita akan menyatakan cara-cara bagaimana untuk hormat pada ibu bapa kita. Baiklah. Jika kamu lihat pada gambar rajah ni, baiklah, sama saja dengan buku teks muka surat 80 tu. Elson berhubung dengan secara sihat dengan mereka. Mereka ni siapa? Ibu bapa, penjaga, anggota keluarga, jiran, rakan sebaya. Kalau kamu lihat, orang di sekeliling kita merupakan orang yang berdekatan dengan kita, yang mana kita perlu saling hormat menghormati dan bantu membantu. Baiklah. Kita pergi yang pertama, iaitu bagaimana cara untuk menghormati ibu bapa. Pada pelajaran sesi yang lepas pun kita akan ada belajar juga benda-benda macam ni. Kita akan lihat yang pertama, sebagai seorang anak, untuk menghormati ibu bapa kita, kita perlu menerima teguran dan nasihat. Kadang-kadang ada sesetengahnya yang sukar untuk mendengar nasihat, tetapi apabila ibu bapa cakap lembut-lembut, cakap baik-baik, insya-Allah anaknya boleh dengar. Jadi kita perlulah sebagai seorang anak, kita perlu menerima teguran dan nasihat. Sebab apa? Kenapa ditegur? Kenapa dia beri nasihat? Kadang-kadang kita alpa dan kita lupa. Kadang-kadang kita ada buat salah. Jadi kita terima dengan ikhlas teguran dan nasihat tersebut. Baiklah, seterusnya. Macam mana nak hormat ibu bapa? Kita belajar bersungguh-sungguh. Lagi-lagilah zaman PKP ni kan. Awak tak jumpa cikgu, awak duduk rumah je kan. Jadi awak boleh belajar bersungguh-sungguh macam-macam cara. Yang pertama, boleh dengar video yang cikgu dah bagi, ataupun awak boleh buka rujukan secara online, secara atas talian. Awak boleh melayari laman sesawang untuk belajar. Jadi belajar bersungguh-sungguh untuk membalas jasa mereka. Kemudian selain itu, awak juga boleh meringankan bebanan yang ibu dan ayah hadapi kat rumah. Awak boleh bantu ibu melakukan kerja rumah. Awak boleh basuh pinggan, boleh sedia baju, boleh mop lantai dan macam-macam lagi yang boleh awak tolong untuk sebagai tanda menghormati ibu dan bapa. Faham? Baiklah, seterusnya. Kita lihat pula bagaimana cara untuk menghormati adik-beradik. Cikgu, saya anak tunggal. Tak apa. Kadang-kadang kita ada saudara mara, kita ada sepupu kan. Sama juga dengan cara untuk menghormati adik-beradik. Yang pertama, berterima kasih atas bantuan yang diterima. Contohlah, abang awak tolong angkat barang, abang awak tolong angkat mainan yang jatuh. Jadi apa salahnya kita ucapkan terima kasih bang. Sekurang-kurangnya dia akan rasa dihargai. Dan itulah salah satu cara untuk menghormati dengan adik-beradik. Seterusnya, minta maaf jika membuat kesalahan. Kalau katalah kamu bersalah, kamu conteng buku abang, minta maaf bang, saya nak minta maaf ni. Abang pun pelik, kenapa awak nak minta maaf? Saya terconteng buku abang. Jadi kat situ nanti hati abang akan lembut. Yelah, abang maafkan, tak apa, lain kali jangan buat lagi kau. Jadi dekat situ apabila kita meletakkan minta maaf tu yang pertama, jadi awak yang minta maaf, awak yang pertama minta maaf,
hati orang lain, hati abang tu akan lembut lah. Contohlah kata abang tiba-tiba tanya, siapa yang conteng muka abang ni? Oh, tak aku. Jadi abang akan lagi marah. Dekat situ boleh mewujudkan suasana yang kurang senang. Jadi kita minta maaf dulu jika buat salah. Tak apa. Minta maaf je. Tak ada masalah kan? Seterusnya, minta izin jika menggunakan barang mereka. Yang ni senang lah. Bang, saya nak guna pen ni boleh tak? Minta izin dulu. Kalau abang kata, kan ayah dah belikan untuk awak. Betul lah. Jadi awak ambil yang ayah dah belikan. Kalau kata abang kata, okey ambil lah. Dia awak ambil. Kalau kata abang kata tak kasih, kalau abang boleh lah kejap je. Awak boleh pujuk pula kan. Jadi kat situ dia kata minta izin jika menggunakan barang mereka. Kalau tak minta izin nanti boleh bergaduh pula kan. Nanti dah tak seronok lah. Seterusnya. Kita lihat pula bagaimana cara untuk menghormati rakan sebaya ataupun orang lain, kawan-kawan. Yang pertama tepati janji. Contohlah awak kata petang ni pukul 5 kita main bola. Pukul 5 turun padang main bola. Awak tunggu dekat rumah. Awak tunggu kat rumah, nanti saya datang, kita akan bawa kerja sekolah sama-sama kan. Itu namanya tepati janji. Jadi awak datang. Kalau kata awak tak boleh datang, boleh telefon. Zaman sekarang kan semua ada telefon kan. Seterusnya, bersangka baik. Kemudian bercakap baik-baik. Tak boleh nak tinggi suara, tak boleh nak kasar-kasar kan. Kemudian kadang-kadang ada juga rakan kita ni yang agama berlainan, budaya berlainan. Jadi kita hormati agama mereka, kita hormati budaya mereka. Dan seterusnya. Kamu selesai setelah untuk kita tengok kan yang kawan-kawan kan, kita tengok pula cara untuk menghormati jiran. Bagaimana cara untuk menghormati jiran? Sekeliling kamu kan ada rumah orang kan. Itu yang dipanggil sebagai jiran. Yang pertama, tidak membuat bising sehingga tengah malam. Kalau lah kata kamu buat bising, mestilah orang jiran akan marah kan. Begitu juga kalau jiran yang buat bising, betul tak? Mesti kita akan marah juga. Jadi suasana ni akan jadi tak seronok lah nanti kalau awak dengan jiran bergaduh. Jadi apa kata kita elakkan dulu daripada berlakulah. Tidak membuat bising sehingga tengah malam. Seterusnya, kalau lah kata awak ada bela lembu kat rumah, ada bela ayam, ada bela kucing, tidak membiarkan binatang peliharaan mengotorkan kawasan jiran. Ini bela 10 ekor lembu, tapi tak letak kat rumah, letak kat rumah orang sebelah. Orang marah lah kan, betul tak? Ini letak kat tengah jalan, orang langgar-langgar, kesian, lembu tu kesian kita orang. Jadi jangan biarkan binatang peliharaan mengotorkan kawasan jiran. Kalau lah kata kamu bela kucing, letak kucing dalam sangkar, bagi dia makan, sediakan tempat untuk dia buang najis. Jadi dia takkan pergi rumah orang nak buang najis. Faham? Seterusnya, selalu bertanyakan khabar. Pak Ali lalu, Pak Ali sihat? Tanyalah Mak Temah lalu, Mak Temah sihat hari ni? Tanya. Jadi sekaligus akan mengeratkan hubungan antara awak dengan jiran. Cikgu, kenapa penting menghormati ni? Betul tak? Mesti ada kepentingan dia. Jom kita tengok. Apakah kepentingan hormat menghormati? Yang pertama, mengeratkan kasih sayang. Macam tadi lah saya kata, tegur Mak Temah, tegur Pak Ali, minta maaf dengan abang, beri keizinan ataupun minta izin dengan kakak untuk guna barang. Sekaligus dia akan mengeratkan hubungan kasih sayang. Mengelakkan konflik ataupun masalah. Awak takkan gaduh dengan jiran, awak takkan gaduh dengan abang, ibu dengan ayah akan selalu sayang, atuk dengan nenek akan sentiasa dengar masalah awak. Kemudian mewujudkan keluarga yang harmoni. Dan yang terakhir, memudahkan penyelesaian masalah melalui perbincangan sesama keluarga. Ada masalah, kita luahkan. Ada apa-apa yang kita hadapi, kita bagi tahu pada mak ke, pada kakak kan. Betul tak? Baiklah, itulah cara-cara untuk kita menghormati antara satu sama lain. Kita hormat ayah, ada cara dia. Hormat adik-beradik, ada cara dia. Hormat rakan sebaya, ada cara dia. Hormat jiran tetangga pun ada cara dia. Faham kan? Baiklah, seterusnya. Tugasan awak untuk kali ini, saya nak sikit je. Berdasarkan daripada video yang telah awak tonton,
Okey, nyatakan 4 kebaikan hormat menghormati tu. Okey, lengkapkan peta buih tu. Okey, tuliskan 4 cara bagaimana ataupun apakah kebaikan hormat menghormati macam tadilah cikgu dah bagikan ada 4 kan. Ya, itu saja. Cikgu harapkan kamu mendapat sedikit manfaat lah daripada kita apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, sila jaga diri. Kita akan berjumpa lagi pada sesi PDP yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.